merupakan latihan untuk mencabar nafsu kita yang begitu besar menang dunia ni. Jadi kalau sekadar untuk tahu, ya, ilmu tasawuf, dengan ilmu tasawuf yang kita tahu tu dapat mengetahui, dapat menyuluh sifat bakhil kita, ini mudah. Tetapi dah tahu nak mengungkai itu bukan senang, kerana nak kita buat latihan. Itu contoh. Katalah sifat penakut. Suruh ada sifat penakut dalam jiwa kita. Sifat penakut ni satu sifat yang dilarang oleh Allah. Ini menunjukkan tauhid lemah, iman lemah. Sebab kita dah belajar dalam ilmu tauhid. La yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa musibah kepada kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan dalam azali, pada azali. Kalau Allah dah tulis pada azali lagi kita selamat, seluruh dunia ni, manusia dan jin berpakat nak merosakkan kita, tidak akan binasa kita. Tetapi kalau Allah dah tulis kita pada azali, pada hari sekian, bulan sekian, hari sekian, masa sekian, kita akan naas, kita tak selamat. Berpakatlah seluruh manusia dan jin yang ada di dunia nak menyelamatkan kita, namun tak akan selamat. Begitu keyakinan orang Islam sepatutnya. Jadi artinya memberi berkah hanya Allah, lain tak memberi berkah. Allah saja yang minta putihkan nasib kita, nasib makhluk ni, lain tidak. Jadi kalau dah kita yakin macam tu, apa yang kita nak takut lagi? Tak takut. Tapi bila kita suluh ada yang sifat takut. Bila kita suluh dengan mutasawuf hingga dapat kita mengesan ada sifat takut, itu mudah. Tetapi setelah tahu kita ada punya sifat takut, nak kita takhalikan, nak ungkai melalui lawan hawa nafsu, melalui riyadhatul nafsi, latihan jiwa, ini yang susah. Kenalah buat latihan. Macam kita orang lelaki ni senang, kita rasa takut, selalu takut. Jalan malam takut, tengah malam takut, nak ke bilik air dalam rumah kita pun takut. Ada setengah macam tu, tak tahu ampun, maaf lah sangat-sangat kongkong ibu kita. Padahal di dapur tu tempat gelanggang dia, tempat dia bersilat di situ. Kadang-kadang lebih banyak masa di dapur daripada atas rumah. Tapi waktu tengah malam dia boleh takut di dapur tu. Kalau dia nak bangun buang air, dia minta teman tu dengan mak dia pergi ke dapur. Rasa-rasa ada momok nak kacau dia. Sebab dalam masyarakat Melayu ni ada satu istilah yang popular tapi hakikatnya tak ada. Tak wujud, iaitu momok. Kenapa daripada kecil lagi adik kita ke, anak kita ke, cucu kita ke, bila dia nakal sikit, menangis sikit supaya dia berhenti menangis, supaya dia berhenti nakal, momok. Momok. Sampai sekarang di mana-mana yang masyarakat Melayu percaya ada momok. Padahal saya dah dekat 50, umur saya tak pernah terjumpa momok. Momok tu tak wujud, tapi istilahnya wujud. Jadi benda yang tak wujud pun orang Melayu takut, menunjukkan begitu longgar tauhid dia. Begitu longgar imannya, betapalah benda yang wujud. Jadi sama-sama you boleh takut tu. Pukul 1, pukul 2 malam nak ke dapur, boleh takut. Kalau dia paksa-paksa juga pergi, katalah dapur barangkali dia dapur bawah, rumah tengah rumah atas, dia pinjak tangga tu, dari main lompat dia, 3 mata tangga pop melompat dia, rasa-rasa kaki nak dikait dek momok. Jadi kalau kita sedar sampai peringkat itu, takut macam-macam takut lah. Kalau zaman sekarang macam-macam takut lah. Takut nak beranak banyak, takut nak berkorban nanti miskin masa depan, macam-macam takut. Jadi kena buat latihan. Kalau kaum lelaki ni, di antaranya dulu pernah saya sebut, bangkali kita sebut lagi lah. Kalau kita ni selalu diburu oleh takut, buat latihan. Seminggu sekali ke, di mana jalan-jalan yang sunyi, kiri kanan ada hutan, jalan kaki kita waktu malam seorang diri 3-4 batu. Takut-takut pejam mata dia. Kalau ada dengar bunyi kiri kanan, kita buat batuk-batuk. Batuk-batuk. Cuba buat. Dah buat dia 3 kali, takut je. Cuba tidur kubur. Tapi dah kalau zaman sekarang ni, kalau orang masyarakat tak faham, tidur kubur ni kata kita nak korek kubur pula. Memang ada orang korek kubur. Nanti polis tangkap pula. Masyarakat gempar pula, ni apa? Kalau tak kata korek kubur, kata ini musalah ke, puja-puja kubur ke? Padahal dia buat latihan jiwa.
Memang kebetulan tak ada orang buat latihan jewa di kubur. Sengaja saya nak buat misal saja. Kalau ada barangkali dan orang dah faham, mungkin barangkali tak ada menjadi masalah. Tapi memang tak ada orang buat. Cuba buat latihan. Begitu. Tak jadi juga, buatlah macam-macam cara. Itu caranya banyak. Boleh kita fikirkan. Pokoknya sesuai dengan syariat. Ala lama nanti boleh hilang sifat takut dah. Satu mazmumah dah kita takhalikan, dah kita ungkaikan. Kalau kawan-kawan ibu pula jangan pergi ke kubur pula ni, kena tangkap pula nanti. Tak jin tangkap, orang lain tangkap. Tidur di dapur. Hati-hati, apa hal ni takut ni, tidur di dapur. Kalau dah berani tidur di dapur, dah ada sifat berani. Itu buat latihan sesuai lah sama kawan ibu itu. Jangan malam jalan malam tengah malam pula. Berat dah, tak sesuai. Begitulah sifat-sifat yang lain tu. Bila suluh dengan mutasawuf ada sifat-sifat mazmumah. Rasa tamak dan sebagainya, pendendam tu. Buat latihan dia. Supaya dapat takhalikan, mengungkai sifat mazmumah itu. Sifat mazmumah itulah yang menjadi penghalang untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Itu yang katakan takhali. Bila dah kita buat setelah kita faham adanya sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, kemudian dah kita cuba buat latihan untuk mengungkai, kita rasa dengan izin Allah sudah terungkai, jangan biarkan dia kosong. Jangan biarkan dia kosong, cepat-cepat tahalikan pula. Arti tahali, hiaskan, masukkan cepat sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Kita masukkan cepat-cepat dalam hati kita, rasa pemurah, rasa pemaaf, rasa timbang rasa, tolak ansur, rasa pemurah, rasa berani, rasa kasih sayang, rasa tawakal, rasa redha, rasa sabar. Cepat-cepat kita isi dengan mahmudah. Setelah kita ungkai mazmumah yang keji itu tadi, cepat-cepat kita masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji pula, sifat-sifat batin yang terpuji. Saya ulang lagi, sifat-sifat terpuji itu di antaranya rasa redha, rasa tawakal, rasa sabar, rasa pemaaf, mencintai Allah, mencintai semua makhluk, tak sama orang Islam, rasa pemurah, rasa berani dan lain lagi. Bila kita telah buat latihan macam itu rupa, dengan masa yang lama, dengan tingkat, dengan sungguh-sungguh, insya-Allah nanti akan dapat buah, akan lahir buahnya. Itu yang kata tajalli. Tajalli ini kalau kita nak bahas susah sangat. Mungkin barangkali kalau kurang mampu saya menggambarkannya dan kurang bersedia pula kita dapat memahaminya, nanti takut tersalah faham. Jadi untuk mudah dipaham beginilah. Cara mudah, cara orang awam. Sedangkan penceramah ni pun orang awam lagi. Ya, sama-sama kita orang awam ni untuk mudah. Bila telah kita membuat pemujahadatun nafsi, melakukan riyadatun nafsi, mentakhalikan, mengungkai sifat-sifat mazmumah tadi, setelah kosong kita cepat-cepatlah masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, nanti akan ada hasilnya tajalli. Tajalli itu nanti terasa cinta kepada Allah, tak rasa hebat dengan Allah, tak rasa syukur dengan Allah, tak rasa sabar dengan Allah, ya, tak rasa takut, tak rasa gun kepada Allah, ya, mudah memberi maaf, ringan saja berkorban, tak ada rasa takut lagi, hingga hati lapang, jiwa tenang, setenang-tenang. Walau bagaimana ujian pun dia jiwa yang tenang, betapa tak diuji. Walau miskin apa, tetap jiwa yang tenang, betapa kalau dia orang yang senang umpamanya. Itu yang kata tajalli itu dia. Akhirnya dia akan melahirkan akhlak yang mulia dalam